Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak murid sekalian. Pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 4 dalam unit 21 iaitu Ternakan Jana Pendapatan. Jadi murid-murid boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 muka surat 144. Lihat tajuknya Emas Borneo. Kemahiran pada hari ini ialah kemahiran membaca. Apa dia emas Borneo? Mari sama-sama kita membaca petikan tersebut. Apakah objektif yang ingin dicapai pada hari ini? Pertama, murid dapat membaca dan memahami petikan berkaitan emas Borneo. Yang kedua, murid dapat melengkapkan carta tentang ikan empurau Puan Puri. Ada dua di situ. Satu membaca, yang kedua memahami. Bukan sekadar boleh baca tapi tak faham apa yang dibaca. Baca dan faham. Yang kedua, melengkapkan carta. Mari cikgu bimbing secara ringkas tentang petikan keistimewaan ikan empurau Puan Puri. Okay. Perenggan pertama. Zara membaca kisah tentang seorang penternak empurau. Pagi itu, Puan Puri agak sibuk. Seorang pengusaha restoran akan datang mengambil ikan empurau yang telah ditempah beberapa hari yang lepas. Setiap kali mendapat tempahan ikan yang mendapat julukan emas Borneo ini, pasti Puan Puri akan sibuk di kolamnya. Okay, kalau kita tengok di sini, penggan pertama ni tentang ikan yang mendapat julukan emas Borneo. Biasanya kita biasa dengar masa itu emas. Emas itu amat berharga. Tapi emas Borneo, apa dia ni? Okay, seterusnya. Awang, tangkap ikan yang telah bersih itu, arah Puan Puri kepada pekerjanya. Pekerjanya menangkap ikan di dalam kolam yang paling jernih itu. Puan Puri menyediakan 3 buah kolam. Hal ini dilakukannya bagi memastikan kebersihan ikan yang ditempah terjamin. Kalau kita tengok di sini, Puan Puri mementingkan kebersihan ikan. Pergan seterusnya. Remy, nanti jangan lupa masukkan buah engkabang ini ke dalam kolam. Rasa ikan empurau di sungai sedap kerana ikan-ikan itu makan buah ini. Terang Puan Puri kepada pekerjanya. Oh, apa benda buah engkabang ni? Nanti cikgu akan tunjuk sebentar tadi. Setelah selesai memantau kerja-kerja di kolam, Puan Puri pergi ke stor sejuk bekunya. Di sana beliau melihat ikan-ikan yang telah ditangkap dimatikan secara kejeme bagi memastikan kesegarannya. Ikan-ikan itu akan dipack secara vakum dan menjalani proses sejuk beku sebelum diekspor. Apa maksud diekspor? Ekspor ialah dijual. Akhirnya, pengusaha restoran itu tiba. Dia mengambil tempahan dan membayar harga ikan tersebut. Puan Puri bersyukur dengan rezekinya pada hari itu. Tengok, bila dapat rezeki, kita bersyukur kerana Allah dan Tuhan telah memberikan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, apa istimewanya ikan empurau ni? Kita tengok petikan dalam buku teks sebelah. Dia kata, keistimewaan ikan empurau Puan Puri. Pertama, ikan dijamin bersih. Yang kedua, rasanya asli seperti ikan sungai. Kesegaran ikan terjamin. Walaupun ikan tu dibela dalam kolam, tapi rasanya seperti dalam sungai. Okay, kita tengok di sini ya. Cikgu dah carikan apa keistimewaan ikan empurau ni. Dalam internet kalau kamu buka cukup banyak sekarang. Ikan ni antara ikan yang popular. Sebab antara ikan yang paling mahal dekat Malaysia ni ya. Okay, satu. Ikan air tawar paling mahal berasal dari Sarawak. Bila berasal dari Sarawak, maksudnya ikan tu banyak di Sarawak. Yang kedua, seekor ikan boleh mencecah antara RM1,500 hingga RM2,000. Tengok, seekor ikan. Bukan seekor gajah, seekor ikan kecil ya, sampai RM2,000. Tapi ada orang beli. Sering dijadikan ikan hiasan. Wang Buliau bermaksud suka dilupakan. Orang Cina suka menjadikan ikan ni hiasan sebab ikan ni cantik. Wang Buliau maksudnya sukar dilupakan. Bila dah tengok kali pertama kita akan terbayang-bayang, teringat-ingat ikan ni.
Ini dia, ni panggil buah engkabang. Makanan bagi ikan empurau. Buah engkabang ni banyak terdapat di Sarawak. Okay? Jadi untuk menjadikan ikan ni sedap seperti dalam sungai, walaupun dibela dalam kolam, tapi inilah makanannya. Okay, tengok. Ikan yang telah siap dimasak. Berapa harganya? 2 ekor ikan berharga RM2,950. Kurang RM50, RM3,000. Maksudnya seekor lebih kurang RM1,500. Kalau satu keluarga makan 5 orang, 2 ekor ni habis. Sekali makan RM3,000. Kalau siapa yang nak beli handset, dapat satu handset baru, satu telefon bimbit ni baru. Itulah ikan. Walaupun mahal, tapi ada pembeli dan dikata sekarang bekalan tak cukup. Maksudnya terlalu istimewa ikan empurau ini. Walaupun kemahiran pada hari ini, kemahiran membaca, disebabkan kita masih PDPR, secara online, secara Google Meet, kalau di sekolah, mungkin cikgu boleh fokuskan baca secara individu, baca secara baris, baca secara berkumpulan, baca secara satu kelas, baca dengan bimbingan guru. Jadi banyak cara. Jadi kita dah baca sama-sama, kamu dah masih berada di rumah, kena belajar membaca. Sebab ada pelajar yang sampai ke sekolah menengah pun belum lancar membaca. Jadi fokus kemahiran tadi membaca. Tapi pada masa yang sama, cikgu lebih suka murid-murid diberi latihan supaya mereka lebih memahami apa yang dipelajari pada hari ini. Jadi cikgu dah sediakan salah satu latihan pada hari ini, iaitu, kamu tengok di sini, lengkapkan carta berkaitan ikan empurau. Kita tengok atas sekali, ikan empurau Puan Puri. Dia turun ke bawah, bersih. Apa lagi dua keistimewaan? Dalam petikan tidak ada, kita dah baca. Yang kedua, cara menyediakan 3 buah kolam. Apa tujuan 3 buah kolam tu? Kamu lengkapkan saja. Itu latihan yang pertama. Ini sebagai latihan tambahan. Dalam cikgu menyampaikan baca petikan bersama kamu tadi, ada beberapa maklumat yang cikgu sampaikan. Jadi, cikgu nak uji balik semula. Cuba ingat ada 5 soalan tambahan di sini, iaitu yang pertama. Ikan empurau ini berasal dari negeri mana? Sebutkan negeri, cuba jawab dengan jawapan lengkap. Ikan empurau ini berasal dari negeri apa? Jawapan yang lengkap. Yang kedua, berapakah anggaran harga seekor ikan empurau ni? Sebab kita gunakan anggaran, sebab harga ni akan berubah. Hari ini lain, esok lain, mengikut permintaan. Kalau ramai yang minta, harganya akan meningkat. Kalau barang tu pula banyak, ikan ni terlampau banyak sangat, jadi harganya akan turun. Okay, itu pasaran harga ni sentiasa berubah. Yang ketiga, apakah makanan ikan ini? Ikan ni makan apa tadi? Ingat balik semula. Adakah ikan ni sesuai dipelihara di dalam kolam? Kalau sesuai, berikan pendapat kamu. Kalau kamu rasa tidak sesuai, berikan pendapat kamu. Ada 2 di situ. Adakah? Jawab apa dia? Ya atau tidak? Beri pendapat. Apa alasan? Okay. Yang kelima, apakah menu masakan yang sesuai untuk ikan ini? Siapa yang suka masak, ayah, mak dan sebagainya, suka memasak, tengok apa masakan yang sesuai. Cuba risik-risik bincang, mak, ikan empurau ni sedap buat apa? Kalau tak dapat, cari dalam internet. Itu maksudnya kita nak berjaya, kena ada usaha. Usaha itu tangga kejayaan. Okay, tengok di sini ya. Ikan ini sesuai diternak walaupun habitat asalnya adalah di dalam sungai. Usaha sama antara Universiti Australia dan Kerajaan Sarawak yang telah menjalankan kajian menunjukkan kejayaan dalam usaha untuk menternak ikan ini di dalam kolam. Ia sesuai dieksport kerana permintaan yang tinggi di pasaran seluruh dunia. Maksudnya sesuai. Dijual bukan dalam Malaysia saja. Seluruh dunia menanti untuk makan ikan empurau. Macamlah durian musangking kan? Bila dah sedap, satu dunia nak makan. Sebagai kesimpulan, boleh tengok sini harga ikan empurau ni, dia kata bawah daripada 3 kilo RM650, antara 3 kilo hingga 5 kilo RM850 sekilo. Kalau lagi besar 5 kilogram hingga 7 kilogram RM950 sekilo. Kalau berat ikan tu 5 kilo dah RM5,000. Bayangkan. Jadi sesuailah tajuk pada hari ini, perternakan jana pendapatan.
Jadi kamu boleh bayangkan kalau ikan ni kita dapat ternak 10 ekor. Oh, bayangkan kalau seekor 1,000, 10 ekor dah 10,000. Maksudnya peternak-peternak sekarang boleh menjana pendapatan yang lumayan, tidak mustahil menjadi jutawan dengan hasil ikan empurau ini. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi pada hari-hari yang seterusnya untuk topik yang berikutnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.